أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ibu ayah, adik-adik, abang-abang, kakak sekalian. Mudah-mudahan di penghulu segala hari ini kita semua senantiasa dirahmati dan dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jadikan kita ini hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan banyaknya nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri pada kita. Dan salah satu nikmat kurniaan agung Allah taala kurniakan pada kita, hadiah dalam kehidupan kita, iaitu ini Al-Quranul Karim ataupun kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman. Dapatkan yang original lah sikit sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak lain hari ni kenapa saya yang mula, saya seorang ke? Tak. Hari ni kita ada tetamu istimewa kita, dan saya sebelum saya perkenalkan tetamu istimewa panel kita pada tengah hari ini, abang-abang ataupun ayah-ayah ataupun adik-adik yang lelaki tu yang tengah bersiap nak pergi solat Jumaat, hati-hati, sila ikut SOP, pakai penutup muka, sanitizer, bawa sejadah sendiri. Dan sahabat-sahabat mungkin ada yang belum berkesempatan lagi, mungkin berada dalam zon kuning ke ataupun berada di zon merah. Kalau di negeri Selangor, masjid-masjid yang berada di dalam zon merah masih lagi tak boleh untuk ke masjid untuk solat. Yang dah boleh pergi tu, ambillah kesempatan ini, ikut SOP, jaga diri kita, jaga keselamatan, dan ikutlah, patuhilah arahan-arahan daripada jawatan kuasa masjid. So boleh bersiap untuk sambil-sambil itu kita nak dengar juga ulang kaji kita pada minggu ini, pada hari ini, iaitu surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan ulang kaji daripada muka surat 5 hingga 9. Saya nak perkenalkan panel jemputan kita pada hari ini yang merupakan guru saya, lecturer saya, pensyarah saya masa saya belajar dulu, iaitulah Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Tuan-tuan rasa ketaklah tuan-tuan duduk sebelah guru saya, Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Sihat saya? Alhamdulillah sihat. Allahu Akbar Ustaz. Sekarang ni sebelum PKP dan sekarang ni masih lagi dalam PKPP Ustaz. Ya, jadi betul. pelajar masih lagi Para pelajar masih di rumah, lagi belajar di rumah, betul? Tapi pembelajaran tu adalah secara online lah. Pembelajaran secara online masih lagi secara masih online. lagi, Mencabar juga. Oh, mencabar juga Ustaz. Subhanallah. Dan menarik tentang USIM ataupun saya sebagai alumni USIM, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, pensyarah saya di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Semalam merupakan hari ulang tahun ke-20 USIM. Saya nak nyanyi sikit Ustaz. Oh, boleh. Malaysia maju di zaman merdeka, umatnya bergerak berganding bahu, USIM menyahut harapan bangsa menjadi universiti termaju. Alhamdulillah, barakah belajar di USIM dan juga sahabat-sahabat di seluruh IPT di seluruh Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilmu kepada kita
mudah-mudahan memandu kehidupan kita insya-Allah taala. Jadi Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi, kita tak berdua hari ni. Ingatkan kita berduit je. Jangan Ustaz, jangan habis saya nanti Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dipersilakan figura kita. Wah, masya-Allah. Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke Ustaz macam tu tadi? Ya, boleh. Dia sebenarnya bila tengok Usim dengan Usim tu, saya rasa terpinggirlah sikit. Memang di pinggiran. Jangan jatuh Ustaz. Tapi alhamdulillah kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Kita ada tetamu istimewa kita, Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Ahlan Ustaz ke program My Quran Time sebagai penasihat think tank di My Quran Time, di mana kalau minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Safri, ya, pada hari ini kita bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi, dan insya-Allah pada minggu-minggu akan datang dalam sesi ulang kaji kita, kita bersama dengan think tank yang mengkaji, yang menasihat kepada saya lah terutamanya, ya, bab bercakap ini kalau salah je dekat belakang mesti kenanya, ya, agar dapat yang terbaik untuk dibawakan, dikongsikan bersama dengan tuan-tuan. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tarmizi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Tarmizi, ya. Bacaan Ummul Quran sebentar tadi memulakan majlis kita, majlis ulang kaji kita pada minggu ini, dan kalau kita bercakap tentang dah 2 minggu Ustaz, ya, Doktor, kita 2 minggu bersama Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Betul, kalau katakan sebelum ini mungkinlah kalau saya pun walaupun baca surah Al-Baqarah juga Ustaz, ya, bila nak khatam Quran tu dia baca, lepas tu dia silap-silap berapa helai lagi nak habis tu kan, okey. Pasal bila tak kenal, dia tak berapa nak cinta sangat. Dia rasakan bahawa berat, panjang, memang panjang pun. Tetapi bila dah berkenalan sedikit-sedikit, saya dapatkan feedback di Facebook Maklum Balas, ada yang tak sangka rupanya surah Al-Baqarah ni amat menarik, ya. Apatah lagi kita bercakap tentang surah Al-Fatihah yang menerangkan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kita minta daripada Allah, jalan yang engkau kurniakan nikmat, ya, yang dapat nikmat, bukan yang dimurkai. Dan kita belajar daripada surah Al-Baqarah ini tentang kumpulan yang dimurkai, yang kita akan belajar, kita akan ulang kaji pada hari ini. Jadi tak kenal tak cinta, dan kalau kita tak kenal kepada tetamu kita, dia tak cinta, ya. Jadi saya nak perkenalkan Dr. Ahmad Sanusi Azmi adalah pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau dulu di Mesir Ustaz, ya. Jadi maksudnya kisah Bani Israel ini, kan, itu ya, bila saya tengok kertas-kertas yang telah ditulis oleh doktor pun, Exploring the Bible Through Quranic Lens and Analysis of Ibn Qutaybah's Approach in Dalailul Nubuwah. Itu punya tajuknya, ya. Diterjemahkan macam mana tu? Amazing, ya. Pasal Ustaz memang lepas di Mesir ke UIA, betul, kemudian PhD di UK. Ya, subhanallah. Di UK. That's why I will try. Jangan tak salah nanti saya. Jangan. Jadi inilah yang kita akan ikuti pada hari ini, ya. Mari kita bersama kita semak kepada halaman nombor 5 ulang kaji kita pada hari ini. Kalau kita dah tengok halaman 1 bercakap tentang Al-Fatihah, halaman 2 surah Al-Baqarah 5 sifat
orang bertakwa. Kemudian kisah orang-orang munafik, orang kafir itu apa pada halaman 3, 4 dan halaman yang kelima ini bercerita tentang awalnya pasal syurga dan kemudian pasal perumpamaan, ya. Jadi kita nak dengar, kita nak baca bersama. Saya jemput tuan-tuan yang berada di rumah, kita buka halaman 5, kita baca ayat 25 dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tarmizi, dan kemudian kita akan ulang kaji balik apakah isinya. Mungkin tuan-tuan yang di Facebook boleh share dengan kawan, boleh tinggalkan komen apa yang kita belajar daripada ayat 25, apa kaitan dengan ayat 24. Ayat 24 pasal neraka, ya. Ayat 25 ni pasal apa sebenarnya? Kalau tuan-tuan boleh sambil-sambil itu kongsikan di Facebook, dan mungkin kalau sempat nanti kita baca, kita dengarkan dahulu ayat 25 surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Doktor asal Perak kan? Asal Keramat Kuala Lumpur. Tengok tu. KL. KL ya. Dulu tak sempat tanya asal mana. Pasal takut dalam kelas lah. Sebab Ustaz Dr. Sanusi dari KL, ada sahabat-sahabat kita ramai Ustaz di Facebook sekarang ni, ada dari Singapura, ada dari Johor Bahru, seluruh negara lah ada. Dan satu yang menarik ini Puan Rafidah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, jom tonton My Quran Time. Walaupun tinggal di bilik hotel sebab sedang bercuti, tak dapat channel hijrah. Tapi dapat juga bergabung dalam live FB Facebook kita semua. Tengah bercuti Ustaz. Sabar cuti ni sabar, dia sabar. sensitif sikit ni kan. Okey. Ustaz Tir kita, Ustaz Tirmizi kita sedang bercuti ya. Subhanallah, ya. Di Terengganu ya. Terengganu, masya-Allah, masya-Allah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, di penghulu segala hari ni, hari Jumaat ni, sama-sama kita tekan butang share dekat FB kita tu. Share, sebarkan Al-Quran, sebarkan pengajian kita pada hari ini, dan istimewa kita bersama pula dengan Dr. Ahmad Sanusi pada hari ini. So sebarkan, kita sama-sama belajar Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita nak baca muka surat 5 Ustaz. Ya. Ayat yang ke-25 Ustaz. Ayat 25. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita baca ayat yang ke-25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim. Terima kasih diucapkan Ustaz Tarmizi. Dan pada hari ini kita mengulang kaji tentang apakah kandungan pada halaman yang ke-5 ini. Allah memberi khabar tentang berita gembira kepada orang yang beriman, bukan sekadar beriman tetapi beramal soleh. Kerana ada saja yang mengaku beriman Ustaz ya, tetapi dia tidak pun betul-betul daripada dalam hatinya. Allah cakap dia ni cuba nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar pada halaman sebelum-sebelum ini. Dan dia mestilah membuktikan dengan amal yang terus dibaiki dan terus Allah beritahu apakah ganjarannya, iaitu syurga. Dan di syurga itu Allah bercakap tentang salah satu rezeki yang diberikan adalah thamarat, iaitu buah. Ya, thamarah itu buah, dan wa utubihi mutasyabiha. Jadi pada kali ini kita ada tetamu Dr. Ahmad Sanusi yang kita boleh tanya macam-macam. Saya boleh tanya macam-macam. Bukan saya yang tadabbur hari ini. Saya tanya soalan je. Kan? Kita ulang kaji, kita tanya soalan. Pasal ada yang bertanya banyak-banyak pasal syurga ini, pasal itu ini, tapi Allah mulakan dalam surah Al-Baqarah ini tentang thamarah, tentang buah. Jadi nak persilakan Dr. Ahmad Sanusi dengan pengalaman di Fakulti Quran dan Sunnah Ustaz ya. Bila melihat kepada ayat ini, mengapa buah satu? Dan keduanya, apa kaitan dengan kita pada tahun ini? Untuk kita sama-sama, tuan-tuan yang di rumah, kita mengambil pelajaran amat penting daripada tokoh Dr. Ahmad Sanusi pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd.
Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Saya kira soalan ini memang sangat menarik. Sebab kalau kita perhatikan dalam Quran, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang bila diceritakan tentang syurga, Allah Ta'ala akan kaitkan dengan sungai. Bila Allah Ta'ala cerita tentang syurga, Allah Ta'ala akan kaitkan dengan buah. Jadi sebenarnya kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan syurga ni disebut buah dan disebut sungai? Kat sini ada beberapa lataif. Beberapa lataif ni maksudnya bukanlah betul-betul tafsir secara exactly deep maksudnya begitu. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripada kenapa Allah Ta'ala sebut tentang buah dan sungai. Buah ni kalau kita perhatikan dia membawa satu elemen kesegaran. Tuan-tuan perhatikan mana ada satu elemen kesegaran. Kemudian sungai itu sendiri sebenarnya juga kalau kita gambarkan dia adalah satu elemen kemewahan juga. Sebahagiannya boleh gambarkan begitu. Saya bagi contoh sungai dulu. Kalau tuan-tuan perhatikan ada orang yang ada rumah ada elemen air ni tadi, dia akan tergambar tentang satu elemen kemewahan juga. Saya bagi contoh macam Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi ni rumah dia ada 2 kolam renang. Amin ya Rabb. Yang kita bincang sebelum ni Ustaz. Maksudnya ada elemen air yang boleh menaikkan elemen kemewahan pada sesuatu perkara itu tadi. Jadi itu yang pertama. Ada juga yang memberi lataif. Kemewahan tu adalah ataupun sungai itu adalah pada serenity, pada ketenangan dia. Kalau orang biasa duduk di tepi sungai ataupun kan kita perhatikan macam mana orang rakam video zikir tepi sungai kan. Kenapa rakam video zikir tepi sungai? Bukan nak menggambarkan bahawa kita kena zikir tepi sungai. Itu yang maksud dia macam elemen ketenangan tu, zikir tu akan bawa dengan ketenangan. Macam tu juga dengan buah-buah tuan-tuan. Buah-buahan ni adalah satu elemen yang memberikan elemen kesegaran, menggambarkan syurga tu apa yang ditampil ke dalamnya semuanya segar. Tuan-tuan perhatikan bagaimana dalam hadis Rasulullah sebut tidak ada orang yang tua, maksudnya semua yang datang tu kembali segar. Macam tu maknanya kalau dah tua pun bertenaga balik, membawa satu kesegaran dalam syurga tu sendiri tadi. Macam tu juga kalau tuan-tuan perhatikan dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi ada bahagikan ataupun tafsirkan bagaimana yang dimaksudkan dengan buah tu yang mereka rasakan tak pernah rasa buah macam tu. Yang menariknya bukan saja kalau kita kata kat situ, kita kata dalam ayat ni wa utubihi mutasyabiha. Ruzikna min qabl. Allazi ruzikna min qabl. Ada yang menafsirkan ruzikna min qabl ni diberikan dah nikmat ni di dunia. Tetapi yang menarik lagi Imam Qurtubi nak maksudkan, kami dah diberikan buah ni macam pagi tadi dah rasa buah ni. Petang ni dah beri lagi buah yang sama tapi rasa dia berbeza. Masya-Allah macam tu. Dia tak macam kalau kita kat sini makan kuih tiaw, lepas tu kuih tiaw muntah kan. Muntah betul. Okay. Ini tak muntah Masya-Allah. Ini satu kesegaran yang Allah Taala tampil dalam syurga tu sendiri tadi. Masya-Allah. Tinggi ataupun hebat nilai syurga yang Allah Taala cuba gambarkan dalam Al-Quran tu sendiri tadi. Tuan-tuan boleh perhatikan maknanya bagaimana Allah Taala indah bahasa menggambarkan tentang kesegaran, kemewahan syurga itu. Jadi di situ sebenarnya bila cakap tentang kesegaran, apa kaitan dengan kita tahun ini? Bila baca ayat itu, tahulah dapat syurga, okey, fine. Okey kan? UK Ustaz UK. Okay. Tapi apa kaitan dengan kita Ustaz? Baik. Baik, ini satu soalan yang menarik juga. Jadi apa yang kita boleh belajar kalau Allah Taala tampilkan? Perhatikan kat sini, Allah Taala bagi satu anugerah kepada manusia yang beribadah kepada Dia ataupun memberikan balasan terbaik kepada orang yang beribadah kepada Dia. Kalau kita dekat muka bumi ni ada pekerja sebagai contoh, maknanya dia dah bekerja untuk kita sebaiknya, jangan kita beri sumbangan ataupun balasan kepada perkara yang maknanya tak setimpal ataupun tak sesegar ataupun tak sesuai dengan apa yang sepatutnya dia dah berikan kepada kita. Itu beri yang terbaik. Yang menjadi isu kadang-kadang dalam masyarakat kita, apa yang diberikan adalah apa yang dah tak nak. Macam tu. Maknanya ni tak habis lah bagi kat orang ataupun maknanya macam tu. Sepatutnya apa yang kita beri adalah apa yang terbaik kepada manusia yang lain. Itu yang Allah Ta'ala gambarkan dekat syurga, aku bagi yang terbaik. Kau tolong kerja untuk aku ataupun kau mengabdikan diri pada aku bagi yang terbaik. Macam tu juga dengan kat dunia sepatutnya kita begitulah. Jadi maksudnya orang beriman, beramal soleh itu maksudnya dia bila Allah bagi terbaik di dunia ini pun dia akan betul. Macam tu. Ya, sepatutnya begitu. Dan inilah manifestasi daripada tuan-tuan juga ya, memberi masa tuan-tuan dan masa untuk bersama Al-Quran ni pun masa terbaik Ustaz kan. Betul. Kita itu sebabnya kita ada ais sembahyangnya ya, kita betul-betul bersungguh dalam hidup kita ini. Itu ketika kita sembahyang baca Quran, tapi bila kita bekerja, kita bersama ahli keluarga kita doakan kita adalah orang yang akan beri yang terbaik, kita doakan kerana yang terbaik
baik itulah kalau dalam surah Ar-Rahman Ustaz ya, yang bercakap tentang balasan pada ihsan itu tidak lain kecuali adalah ihsan juga. Dan ini yang boleh kita belajar, masya-Allah, yang kita boleh ambil daripada muka surat nombor 5 ini. Dan seterusnya tuan-tuan, kalau kita melihat kepada ayat seterusnya Ustaz ya, tambah sikitlah nak bertanya pada Ustaz tentang perumpamaan. Kita dah bincang sikit ya, perumpamaan pasal nyamuk ya, dan kemudian dia ada orang beriman, dia kata okey, ini kebenaran daripada Tuhan ya, tetapi kalau orang yang kufur itu dia kata apa bahasa Inggeris Ustaz, what's the matter kan, ni benda apa ni kan sebenarnya kan. Jadi bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, dalam masyarakat kita sekarang ni yang apa yang Tuhan nak sebenarnya daripada COVID-19 ini kan. Tapi bagi setengah orang dia kata ada hikmah, tapi dia pun tak tahu apa hikmahnya kan. Jadi kalau boleh Ustaz kongsikan sikit, pasal saya tengok tadi Ustaz ada tulis tentang 40 hadis tentang wabak penyakit. Masya-Allah. Kan? Jadi mesti ada sesuatu menarik dalam hadis. Ustaz boleh kongsi dengan penonton yang berada di rumah. Dia ekstra sikitlah kan pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang ni juga satu pengajaran yang menarik. Allah Ta'ala datangkan nyamuk dalam Quran. Allah Ta'ala datangkan macam-macam jenis haiwan dalam Quran mengajak kita berfikir. Salah satu perkara juga yang kita boleh reflect pada hari ini ataupun respon kepada isu semasa adalah berkenaan tentang COVID. Bagaimana Allah Ta'ala datangkan makhluk yang sangat halus. Macam nyamuk tu juga tadi boleh membinasakan perkara yang lain. Macam tu juga dengan COVID tu tadi Allah Ta'ala datangkan mengajak kita berfikir. Sepatutnya begitu. Maksudnya kita baca ayat 26 ni, Allah Ta'ala cerita tentang nyamuk. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala turunkan nyamuk untuk menghapuskan Namrud. Maknanya satu kerajaan yang besar. Tetapi dengan nilai yang kecil itu Allah Ta'ala boleh runtuhkan dia, ataupun dengan elemen yang kecil Allah Ta'ala boleh runtuhkan dia. Hari ini tuan-tuan perhatikan apa yang berlaku di Amerika. Kerajaan-kerajaan yang hebat, kerajaan-kerajaan yang besar, awalnya huru-hara kerana nak menangani satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan halus sahaja, tetapi memberikan pengajaran inilah kebenaran, menunjukkan kebesaran Allah. Yang kadang-kadang kalau kita seharusnya perhatikan kebesaran Allah tu ada pada makhluk yang kecil, menjadikan kita sedar benarlah bahawa kuasa manusia ni hanya terbatas. Maknanya Allah Ta'ala yang memberikan kekuasaan dia dan menyentuh hati manusia melalui ayat-ayat Allah ni sendiri tadi. Jadi menarik Ustaz ya, maksudnya makhluk yang sekecil ini pun kalau ini nyamuk tetapi ada kaitan dengan fama fauqaha tadi Ustaz ya, maksudnya apa-apa makhluk yang mungkin lebih kecil ke lebih kurang macam nyamuk itu. Kalau zaman sekarang ni COVID-19 tu lebih kecil kan, tetapi ia adalah suatu perkara yang perlu kita ambil perhatian, tahu ini adalah haqqu mir rabbihim kan, ini adalah benar daripada Tuhan, perumpamaan yang boleh ambil ataupun perlu ambil pelajaran. Jadi Ustaz ya, sebelum kita pergi lebih jauh ialah bila kita baca Quran, ini mungkin bercakap tentang ulumul Quran sikitlah pasal Ustaz mengajar di Quran Sunnah kan. Ayat 25 pasal syurga, kemudian ayat 26 tu dia tiba-tiba bawa pasal nyamuk pula kan. Macam mana bila kita baca buku dia mesti ada keterkaitan. Kalau Ustaz boleh kongsikan sikit macam mana baca Quran ini, ilmu kait-kait ni, apa sebenarnya yang orang awam macam saya, macam tuan-tuan kita semua yang berada di rumah boleh ambil sebagai panduan agar kita tak adalah tersasar ataupun kita pun cakap ya asal melompat-lompat pula kan. Jadi tak ada kita cakap negatif, tapi dalam masa sama nak tahu juga apa ilmu Quran daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ini juga satu perkongsian yang menarik berkenaan tentang ilmu Al-Quran. Berkaitan antara ayat yang sebelum dengan ayat yang kemudian kita namakan sebagai ilmu munasabat ataupun tentang keterkaitan antara ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Quran, banyak yang kadang-kadang kita rasa macam mengejut, kenapa daripada sini tiba-tiba kat sini. Saya bagi contoh macam dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah Allah Taala ajak kita berjihad. Banyak sangat ayat tu memang ayat jihad memang sangat keras dalam surah Taubah sehingga kita tak baca bismillah dalam surah Taubah. Tengah-tengah ayat arahan jihad tu tiba-tiba ada ayat tentang pembahagian ataupun asnaf zakat. Innamas sadaqat kan. Jadi apa kaitan zakat ni pula dengan jihad tu tadi? Seakan kaitan dia orang yang berjihad ni bukan sahaja berjihad kepada tenaga dia tetapi harta dia. Macam tu juga dengan perkaitan ayat ni Allah Taala ceritakan tentang ganjaran orang yang beriman. Ganjaran orang yang beriman, apa kaitan dia adalah bagaimana Allah Taala kata Allah Taala berikan perumpamaan orang beriman cepat tangkap. Orang beriman boleh taik terus macam tu, tetapi tidak seperti orang kufur. Betul tak? Orang kafir maknanya dia mempertikaikan. Hari ni ramai macam tu. Bila kita cerita tentang Al-Quran, orang mempertikaikan pula. Berbanding berbeza dengan orang beriman, bila dia dengar daripada kalam Allah, dia tersentak.
dalam Quran banyak cerita tentang tersentak ni tadi. Maknanya ini kekuatan orang beriman. Yang ni yang Allah Taala. Bila saya cakap tersentak tu, kalau orang beriman dia baca Quran, lepas tu dia blur-blur sikit tu. Dia macam mana dia nak menuju ke sentak kan, ataupun khawatir dia blur-blur, lepas tu orang lain masuk kan, masuk ilmu, dia kata betul jugalah, mengapalah lompat-lompat. Dia sokong pula yang tak berapa ni. Macam mana Ustaz? Baik, yang ni sebenarnya perlukan kepada pengajiannya lebih sikit. Maksud saya maknanya terutama bahasa Arab. Terutamanya bahasa Arab, tuan-tuan. Kerana penguasaan bahasa Arab akan menyentuh jiwa kita juga. Sebab penggunaan lafaz ayat Quran tu sangat menarik sebenarnya. Ya. Maksudnya bahasa Arab itu dia punya key dia, dia punya kuncinya. Bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita doakan pada Allah Subhanahu taala agar Allah mudahkan urusan kita. Dapat ya mendalami. Kalau program ini Ustaz, pada hari biasa kita satu perkataan ya, kita kongsikan maksudnya, kemudian kita rujuk balik kepada Kamus Asfahani untuk jelaskan okey hasunah itu apa maksudnya. Dan bagi tuan-tuan, kalau satu juzuk ini kita ambil satu perkataan dalam My Quran Time ini, kita membawa kepada 4.56% kita boleh faham Al-Quran ini, insya-Allah. Syaratnya kita istiqamah, dan sebabnya tuan-tuan istiqamah, tunggu dulu lepas ini kita berehat kejap, kita berehat dan kita akan sambung balik. Ketika berehat nanti tolong share, beritahu lagi kawan-kawan yang belum lagi sembahyang Jumaat, yang belum lagi yang mungkin berehat, kita akan bersambung My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi ya, sudi bersama kita pada hari ini sebagai panel think tank pemikir untuk membina kerangka penyampaian bagi My Quran Time yang tuan-tuan ikuti pada siri-siri yang akan datang ya, untuk sama-sama kita dapatkan yang terbaik daripada tokoh-tokoh yang ada di dalam negara ini ya. Sama-sama kita mengangkat Al-Quran dan kita meneruskan ulang kaji kita. Kalau tadi pada halaman yang ke-5, kali ini kita pergi kepada halaman yang ke-6. Tuan-tuan boleh buka dan kita nak membaca daripada ayat 30 hingga ayat 32 ya, dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tarmizi. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Fazrul. Yang saya mulakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa dan terus bersama di Kaca TV. Banyak Ustaz saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat di FB Ustaz. Antaranya banyak yang ada dalam perjalanan juga. Maknanya mendengar Al-Quran juga Ustaz. Itu maksudnya tadi simbol apa tu? Ketenangan, kesegaran. Oh, kadang-kadang ngantuk pasang je kuat ngaji dalam kita contohlah kan. Puan Hasnah nak on the way nak ke UMP, Puan Asma Abu Bakar jaga suami dekat IJM, mudah-mudahan Allah Taala beri kesembuhan. Lepas tu Puan Nur Azilawati, ibu mertua tengok atas kerusi roda tak pernah miss, subhanallah, panjang usia, tambah ibadat lagi insya-Allah. Dan juga satu yang saya tertarik Ustaz, kalau Ustaz Dr. Ahmad Sanusi tadi dari KL, Ustaz Fazrul Perak. Saya Terengganu. Sahabat kita ni Puan Katifah Safar Ahmad daripada Finland. Sedang menyaksikan sekarang daripada Finland. She Puan Katifah, she asked us, Allah susah cakap orang putih. Ustaz Doktor lah nanti cakap. Dia tanya boleh tak nanti terjemahan dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah we will see for it. Masya-Allah. Kita akan usahakan nanti. Terima kasih kepada Puan Katifah dari Finland pun bersama dengan kita. Masya-Allah. Jadi maksudnya nanti kita ada edisi khas Ustaz ni. Ya, Ustaz Doktor memang 4 tahun dekat UK. Subhanallah. Kan? Kita tanya dia soalan bahasa Inggeris boleh. InsyaAllah bahasa Arab pun. Anytime ya. Anytime. Okey Ustaz. Kita
Kita nak sambung ayat yang ke-30 berapa Ustaz tadi? 30 saya. 30 hingga 32. Okey, 30 hingga 32. Jom sahabat-sahabat semua kita baca ayat Jadi 30 hingga yang kita nak baca ini, kita dah mula masuk pada kisah cerita Ustaz ya. Kisah tentang penciptaan manusia pertama. Ya. Manusia yang menjadi contoh teladan kepada kita ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni ada beberapa kisah. Kisah pasal ayah salah satunya Nabi Adam. Kisah pasal anak namanya anak Israel, Bani Israel. Ya. Kemudian bawa balik pada kisah ayah Nabi Ibrahim. Kemudian bawa balik pada kisah anak Adam, Bani Adam. Ya. Jadi Bani Adam tu kita lah semua. Jadi kita nak melihat macam mana kita ada pilihan sama ada kita nak ikut Nabi Adam ataupun ikut Bani Israel ataupun ikut Nabi Ibrahim. Ya, ada perbezaan di antara tiga model ini. Kita mulakan ulang kaji kita ayat 30 hingga 32 insya-Allah. Jom kita baca dengan taranum Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah bacaan daripada ayat 30 hingga ayat 32 Ustaz ya. Sebentar tadi memulakan halaman 6 kita ini dengan kisah Nabi Adam ya. Allah menyatakan kepada para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah ya, menjadikan khalifah. Jadi ditanya oleh para malaikat tentang makhluk sebelum ini yang menumpahkan darah, yang membuat kerosakan, padahal kami ni dah buat baik dah ni ya. Jadi Allah membalas dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu perkara yang tidak diketahui oleh para malaikat yang bertanya pada waktu itu ya. Sebahagian ulama menyatakan bahawa malaikat ini bukannya tak puas hati ya, tetapi nak bertanya maklumat pasal berdasarkan pada maklumat yang sedia ada. Jadi permulaan perkara ini ya dijawab ataupun dibuktikan dengan wa'allama adamal asma'a kullaha. Nabi Adam ini diajarkan asma'a kullaha thumma aradahum, ditunjukkan kepada para malaikat. Allah cakap, okey, beritahu apakah nama semua perkara ini jika kamu betul-betul tahulah apa yang kamu tanya sebentar tadi. Jadi perkataan wa'allama adamal asma'a kullaha ini perkara yang menarik. Apa nama yang diajarkan pada para malaikat pada Nabi Adam, dan apa yang menariknya pasal Nabi Adam ni sampai terpilih ya, ataupun kalau cakap tentang malaikat ni bukan ke boleh belajar juga. Macam kita boleh berfikir begitu, tapi sudah tentunya bukan saya yang tadabbur. Saya serahkan pada Dr. Ahmad Sanusi. Kalau boleh Ustaz berkongsi sikit pasal ini akan memang diperhati. Saya ada beberapa orang kawan non muslim pun
bercakap tentang creation ini, tentang penciptaan ni satu topik besar. Dalam Bible pun sama. Ustaz dah tulis dah tajuk tadi tu kan. Jadi lebih memahami perkara ni. Jadi boleh doktor cerahkan penonton yang berada di rumah kita lah, saya terutamanya, nama apa sebenarnya yang diajarkan dan mengapa penting sangat perkara ini? Silakan doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Soalannya agak menarik juga tentang bagaimana ataupun kenapa Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam, kemudian apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam. Kalau kita perhatikan dalam tafsir, sebagai contoh, kalau kita buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir nukilkan beberapa pandangan para sarjana. Sebagai contoh, antaranya pandangan Abdullah bin Abbas, sebagai contoh antaranya pandangan Mujahid bin Jabbar, Dhahak bin Muzahim dan sebagainya. Mereka kebanyakannya memberikan pandangan bahawa Allah Ta'ala mengajarkan ataupun memberikan ilham ataupun mengajarlah, kat sini kalimahnya mengajar, mengajar tentang perkataan, tentang nama-nama ataupun tentang ilmu tentang apa sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara apa yang ada di dalam muka bumi ni tadi. Poin dekat sini pada saya adalah begini, dari aspek tadabbur dia ataupun dari aspek lataif dia adalah bagaimana Allah Ta'ala meletakkan bagaimana dengan ta'lim ataupun pengajaran ilmu ni tadi mengangkat kedudukan Nabi Adam ni lebih lagi daripada para malaikat. Maknanya nanti bukanlah kita kata tak boleh Allah Ta'ala ajarkan pada para malaikat, tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan dalam ayat ni ilmu mengangkat kedudukan seorang. Saya bagi contoh yang lain dalam Quran. Bagi contoh yang lain dalam Quran, Allah Ta'ala tunjukkan contoh bagaimana Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Hudhud dengan Nabi Sulaiman, yang Hudhud kata ahattu bihi ma lam tuhit bihi. Ahattu ma lam tuhit bihi. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Sedangkan Nabi Sulaiman ni ada satu mulkan, satu kerajaan yang sangat besar. Tapi Allah Ta'ala datangkan burung hudhud je. Macam tu. Allah Ta'ala tengok burung hudhud, dia tahu dan dia gunakan ilmu dia tu dengan baik sebagai jalan dakwah. Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Macam tu juga dengan Nabi Khadir ataupun Khidir tu tadi. Allah Ta'ala angkat kedudukan dia lebih sikit daripada Nabi Musa tu sendiri, menunjukkan bagaimana ilmu akan mengangkat manusia. Ilmu akan mengangkat manusia sehingga ke tahap yang manusia tak sangka pun kedudukannya yang tinggi itu tadi. Apa ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan pada mereka ataupun apa ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam, pada hakikatnya para ulama tidak menyebutkan secara detail ataupun mufassir tidak menjelaskan secara detail, hanya menceritakan tentang pendetailan nama-nama yang disebutkan ataupun di muka bumi, tentang kejadian, tentang ilmu-ilmu yang lain. Yang paling penting apa yang kita seharusnya belajar daripada ayat ini adalah bagaimana ilmu tu mengangkat satu kedudukan manusia ke arah yang lebih tinggi lagi yang orang tak sangka-sangka. Itu dia punya tadabburnya Ustaz ya. Maksudnya yang kita nak fokuskan, ilmu akan mengangkat seorang Adam, ya. Ilmu akan mengangkat seorang Bani Adam. Macam tuan-tuan di rumah lah yang sedang belajar sekarang. Ini akan mengangkat kita Ustaz ya. Bukannya kita tanya kalau ikut apa yang Dr. maklumkan tadi, bukan tanya ini ada tak belajar pasal apa Ustaz? Musangking ke kan? Sekali ke dah ada waktu tu ataupun baru waktu tahun ini? Soalan-soalan itu kalau ikut pada doktor cakap tadi itu, maksudnya bukan soalan itu yang kita nak ambil. Kita nak ambil sisi pasal dalam Quran ni doktor ya, ini mungkin bercakap tentang ulumul Quran lah, disiplin ilmu Quran untuk kita kongsikan pada hari ini. Kalau ada benda yang Allah cakap namanya, ada yang secara umum sahaja, macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran, disiplinnya yang lebih sejahtera, yang boleh membawa kita lebih dekat dengan Allah, bukan makin jauh lagi. Silakan doktor. Okey, baik. Sebelum tu saya tambah sikit berkenaan tentang perkara tadi. Syekh Sya'rawi, kalau perhatikan, Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya ataupun ketika dia menyampaikan tafsir berkenaan dengan ayat ni, saya kira ada satu pandangan yang menarik Ustaz ya. Berkenaan tentang kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa'allama. Kenapa tak ditambah perkataan wa'u'allima ke ataupun wa'a'lama ada alif. Jadi Syekh Sya'rawi kata perkataan allama ni menggambarkan proses yang berterusan. Maksudnya sehingga kita dewasa, tadi ada puan yang sampai dah berusia pun masih lagi menuntut ilmu, dengar tentang Al-Quran. Ianya adalah proses yang mengangkat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala gunakan perkataan wa'allama. Syekh Sya'rawi kembalikan ayat ni kepada sebagai contoh. Dia kata apa beza anzalna dengan nazal. Sebab dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Anzalna maksudnya sekaligus. Kalau nazal makna berperingkat. Allama tadi berperingkat,
a'lama tadi maksudnya tak adalah pam sekaligus diberikan begitu. Maknanya proses tu pun menarik, kita tengok bagaimana Allah Taala ajar Nabi Adam. Kemudian bagaimana juga perincian yang diajarkan tu juga menarik juga. Walaupun tidak disebutkan secara umum, yang ni yang macam Ustaz Fazrul tanyakan tadi, bagaimana kita nak tahu apa yang Allah Taala maksudkan? Maksudkan khusus ke, maksudkan umum ke? Yang ni juga sama juga seperti tadi, kita kena ada juga beberapa basic tentang pengajian dalam tafsir. Yang ni terutama yang saya mulakan tadi tentang pengajian tentang ilmu bahasa Arab tu tadi. Bahasa Arab tu sendiri. Kadang-kadang kita kena tahu juga kenapa Allah Taala gunakan perkataan umum, kadang-kadang kenapa Allah Taala gunakan perkataan khusus. Yang ni juga kadang-kadang Allah Taala berikan maksud yang spesifik ataupun barangkali ada dimaksudkan dengan maksud yang spesifik. Saya kira yang tu yang berkenaan tentang apa yang asas ataupun ulum Quran, perkara-perkara asas yang perlu kita tahu kenapa ataupun apa yang sebenarnya Allah Taala maksudkan. Sebagai contoh. Kalau kita ikutkan kat sini secara khususnya Allah Taala khususkan ayat tentang dalam surah Baqarah ni banyak tentang kisah Bani Israel. Tetapi pengajarannya apakah untuk Bani Israel sahaja? Maksudnya secara umum dia kita harus mengambil pengajaran sikap-sikap Bani Israel dengan degilnya, dengan melawannya, dengan mempertikaikannya. Allah Taala bagi satu contoh yang sangat banyak dalam surah Baqarah ni, mengajak kita berfikir jangan jadi macam ni. Maksudnya macam tu. Jangan jadi macam Bani Israel ni sampai satu tahap minta nak tengok Allah. Bani Israel kata arinallah jahra. Aku nak tengok Allah secara live. Ini kan luar biasa tak? Hari ini kita bimbang, ini pengajaran juga tadabbur untuk hari ini. Kita dah diberikan ataupun Allah Taala dah berikan petunjuk dalam Quran. Kita berikan petunjuk kepada anak-anak muda. Kita berikan penerangan kepada orang awam. Ada yang mempertikaikan Quran pula. Quran sekarang tak relevan dah dia kata. Kerana Quran ni turun 1400 tahun yang lalu, masya-Allah. Maknanya Allah Taala ajak kita tengok Bani Israel dulu lagi teruk. Bukan sahaja dah diturunkan kitab, bunuh nabi pun ada. Tukar kitab ada, nak tengok Allah secara terang-terang pun ada. Yang ni yang kita kena belajar. Yang saya kira maknanya ulum Quran tu tadi mengajak kita, walaupun kisah tu dikhususkan kepada bani yang tertentu, Bani Israel ataupun kisah yang tertentu, tetapi pengajarannya adalah untuk kita semua belajar tentang kepentingan mentadabbur ataupun menghayati Al-Quran. Masya-Allah, itu perkara yang amat perlu kita belajar, Ustaz ya. Menarik bila Ustaz highlightkan tadi tentang wa'allama Adam al-asma' kullaha, itu adalah satu proses yang berterusan, Ustaz ya, betul. Yang diambil daripada Syekh Syarawi, berbanding dengan sekaligus sahaja seperti mana tuan-tuan bersama dengan My Quran Time ini kita ambil sikit-sikit, Ustaz kan, sikit-sikit, dan sikit-sikit ni pun bukan semuanya di My Quran Time. Lepas itu dah Ustaz cakap tadi, doktor cakap tadi, kena belajar bahasa Arab. Maksudnya kita kena satu perkataan daripada My Quran Time, lepas tu nanti ada peluang di masjid ke dengan ustaz lain ke sebagainya, boleh kita buat kelas lain untuk mendalami perkara tersebut. Proses yang berterusan dan disiplin yang dikongsikan sebentar tadi, iaitu walaupun cakap tentang Bani Israel itu yang juga saya rasa, Ustaz ya, dulu satu surah Baqarah ni panjang kan, lepas tu asyik Bani Israel kan, aku ni orang Melayu kan, okay? Tapi rupa-rupanya janganlah jadi orang Melayu yang macam Bani Israel kan. Biasa orang kata kau ni macam Yahudi, kita terasa kan, tapi kadang-kadang ada sifat-sifat itu yang kadang bila tak dijaga betul-betul, ia berlaku. Dan menariknya ialah bila cakap tentang kisah Nabi Adam ini, 2 page saja, 2 halaman Ustaz ya, lebih kurang begitulah. Tapi bila muka surat 7 sampai muka surat 19, Bani Israel. Pasal apa? Pasal bila cakap tentang Nabi Adam ini tersilap, ya, dah belajar, tersilap, bertaubat. Ya, tapi kalau Bani Israel itu, ya, dia macam ada juga mengambil teknologi daripada satu lagi makhluk yang tak nak sujud pada Nabi Adam, kan? Bila suruh tunduk, tak nak tunduk, kan? Bani Israel ini bila disuruh tunduk, dah beri macam-macam pun, dia beri peluang kan, makan manna wasalwa yang kita akan terus belajar dalam My Quran Time ini nanti. Tapi tetap juga Ustaz ya, dia pergi minta apa, Allah nak itu, nak tengok Allah, siap tak puas hati dengan Nabi lagi. Dia tak puas hati bukan kutuk je Ustaz ya, bukan tukar-tukar perkataan ra'ina, tukar apa sebagainya, siap dia pergi bunuh lagi kan. Jadi ini pelajaran kita pada muka surat 6 ini untuk kita kenal siapakah Nabi Adam, iaitu belajar, kemudian diuji, kemudian tersilap, tapi yang lebih penting itu adalah apabila pada ayat 37 Nabi Adam bertaubat pada Allah. Kepada kita, maksudnya kita ini belajar pada My Quran Time, tapi tak semestinya terus perfect.
dalam hidup kita, tak terus sempurna, kita mungkin akan tersilap. Itu sebabnya kita nak membaca satu lagi ayat ya. Pada hari ini kita ulang kaji 2 muka surat sahaja ya. Kita tengok kepada ayat yang ke-35, 36 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Ustaz kalau boleh baca, kemudian kita nak tengok sikit apakah perkara penting yang boleh kita ambil lebih lagi bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi pada hari ini. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Saya tengok ni Ustaz, sahabat-sahabat kita di Facebook ni Ustaz. Oh, memang ada cadangan ni. Alhamdulillah. Saya jarang buka FB, online di TV, dapat membaca dengan lebih jelas buat saya. Would love to share, especially dengan rakan saya di luar negara yang non-Malaysian dan tidak berbahasa Melayu. Maksudnya dia share kan. Kawan kita, sahabat kita, Puan Nina ni share kita. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan lupa share dan berganding ataupun bersahabat dengan kita di FB Sahabat Al-Quran, juga di Instagram kita dan juga YouTube kita, Quran Time Official, boleh tengok kat situ juga. Kita nak sambung Ustaz, ayat yang seterusnya 35 saya dan 35 dan 36. Baik, saya dah baca tadi dengan Taranum Hijaz, kemudian Taranum Sabah. Sekarang ni saya nak cuba dengan Taranum Jiharkah pula ataupun Taranum Ajam insya-Allah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah membawakan sejarah Nabi Adam ini diminta pada ayat 35 itu. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga. Makanlah apa yang kamu nak makan, kecuali jangan dekati satu pohon. Ya, dan diikuti dengan godaan daripada syaitan. Dua ayat ini saya nak serahkan pada Dr. Ahmad Sanusi. Open untuk menambah apakah tadabbur, apakah isi penting yang perlu diambil perhatian kita pada hari ini, agar bila kita lalu pada ayat ini kita tahu, oh ya Allah, ada sesuatu daripadamu. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, saya kira tuan-tuan boleh baca ayat pada 35. Ayat 35 Allah Taala katakan tentang waqulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kau duduklah di dalam syurga ni bersama dengan isteri kau, wa zaujukal jannah. Kalau kita perhatikan, kalau tuan-tuan perhatikan lafaz zaujah ataupun lafaz isteri dalam Quran ni, Allah Taala gunakan pelbagai lafaz. Ada kalanya Allah Taala guna zaujah, ada kalanya Allah Taala guna imra'ah, ataupun ada kalanya Allah Taala gunakan perkataan-perkataan yang lain yang menunjukkan kadang-kadang maksudnya berbeza. Yang ini dari aspek ulumul Quran. Kat sini saya suka untuk kongsi dengan tuan-tuan bahawa gambaran yang Allah Taala cuba gambarkan hubungan suami isteri ini adalah satu hubungan yang berjaya juga sebenarnya. Lafaz zaujah biasanya menggambarkan lafaz yang baik untuk hubungan suami isteri. Perhatikan bagaimana Allah Taala gunakan lafaz antara imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Maknanya dia adalah satu gambaran tentang hubungan yang barangkali ada masalah sehingga isteri dia sendiri mengancam dia. Apa yang lebih dahsyat lagi, Allah Taala kumpulkan pada yang hujung sekali dalam surah Lahab, sehingga Allah Taala kata isteri Abu Lahab ni wa mar'atuhu, isterinya hammalatul hatab. Isterinya lah tukang bawa kayu api. Ketika menafsirkan tentang tukang bawa kayu api ni, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan isteri yang menjadi tukang bawa kayu api?
ulama menafsirkan dengan penafsiran yang pelbagai. Antara yang menarik saya bagi 3. Yang pertamanya dia kata memang isteri dia memang suka menyakiti ataupun mengancam Islam. Kerana Ummu Jamil ataupun isteri kepada Abu Lahab ni bukan sahaja dia menyakiti Rasulullah, dia lemparkan kayu, dia lemparkan duri-duri di hadapan rumah Rasulullah, bahkan dia mengancam Islam. Ada yang memberikan penafsiran bahawa sebenarnya dia memang akan memikul kayu api itu tadi di dalam syurga, di dalam neraka nanti, atas maknanya petunjuk kepada memang dia akan dikenakan azab sedemikian. Tetapi apa yang lebih menarik lagi, apa yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibn Kathir berkenaan tentang penafsiran dia kata isteri yang bawa kayu api ni seumpama dia nanti yang akan bakar engkau kat neraka. Masya-Allah, tuan-tuan perhatikan bagaimana kalau hubungan suami isteri yang tidak dijaga dengan baik, maka isteri itu sendiri akan boleh tarik kita, menjadi kita punca kepada azab kepada neraka Allah tu nanti tadi. Kalau Allah Taala tunjukkan balik kepada ayat ni, pasangan Adam dan Hawa, pasangan Adam dan pasangan dia adalah pasangan yang baik. Maknanya Allah Taala jadikan dengan contoh yang baik, berjaya duduk di syurga. Kemudian kalau tersilap, memohon maaf ataupun bertaubat. Dua-dua mohon maaf. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini adalah daripada perkataan zauj itu saja terkumpul tentang hubungan suami isteri. Betul. Betapa kita sebagai Bani Adam perlu memastikan pasangan masing-masing adalah zauj, maksudnya bukannya imraah yang sekadar isteri ataupun orang cakap orang rumah sahaja yang rupa-rupanya kalau dalam surah Al-Lahab itu subhanallah dia yang akan membakar si suami, yang membakar lah tu kan, yang ini bakar tu kan. Okey, jadi kita harapkan hubungan di dalam rumah tangga kita, tuan-tuan yang berada di rumah, kita bina status ataupun standard zauj yang dinyatakan. Dan menarik ustaz, satu lagi perkataan di situ ayat 35 ini, uskun anta kan. Dia bukan, jadi kalau uskun anta ini sebenarnya siapa anta kan? Yang kena duduk situ sebenarnya Nabi Adam dan Hawa. Tapi uskun itu kalau kita belajar sikit pasal ustaz dah ada kan, kita kena nilah. Maksudnya seorang saja kan. Di situ ada kefahaman bahawa yang kena bertanggungjawab betul-betul ialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam dunia sekarang ni orang nak cuba menyamakan kan, yang lelaki perempuan kalau boleh nak sama standard, dua-dua buat sama-sama, tetapi sebenarnya lelaki masih lagi si suami bertanggungjawab kepada si isterinya, kepada anaknya dalam rumah. Inilah standard yang ada yang Allah bawakan di dalam ayat 35. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah beberapa ulang kaji daripada halaman 5-6 pada hari ini. Kita amat bertuah pada hari ini, tak cukup sebenarnya masa ustaznya pasal tadi baru satu perkataan, kita nak tengok lagi tapi yang pastinya My Quran Time adalah permulaan bagi semua Quran for Dummies istilahnya, agar lepas ini tuan-tuan lebih bersemangat lagi untuk kita cari lebih ramai lagi tokoh-tokoh mendalami Al-Quran. Dan pastinya kita terus belajar sebagaimana perkataan dalam ayat 31, wa 'allama jamal asma akullaha. Terus menerus kita belajar, bukan sekadar di sini sahaja. Kita doakan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tirmizi. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sebelum saya doakan, saya sangat-sangat, kita semua sangat-sangat menghargai pertama kehadiran Al-Fadhil Doktor kita bersama kita, dan juga sahabat-sahabat yang berinteraksi yang kita ada dalam kereta, ada di mana-manalah. Dan satu-satu sebelum terakhir ni, terima kasih kepada Puan Nur Zahariah dari Kebun Durian Batu Kurau. Sebab kita cerita pasal buah tadi semua Ustaz. Jadi insya-Allah sampai kita nanti satu hari kita saya nak balik kampung kan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Kurniakan barakah kehidupan mereka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami ini mata yang tidak jemu memandang kalammu Al-Quran lalu membacanya,
lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalam-Mu ya Allah. Hati kami ya Allah, hati yang senantiasa rindu untuk membaca dan juga diberi kekuatan memahami kalam-Mu ya Allah. Telinga kami, telinga yang senantiasa ingin mendengar bacaan Al-Quran dibacakan oleh kami dan juga mendengar bacaannya ya Allah. Perkenan doa kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Tarmizi ya membacakan doa sebentar tadi. Ini sebagai satu kesungguhan kita mengulang kaji pada hari ini, dan alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi ya. Sebenarnya Ustaz bukan sekadar ini sahaja, untuk maklumat tuan-tuan, Dr. Ahmad Sanusi bersama dalam panel think tank bagi My Quran Time. Tuan-tuan ada soalan ke, banyak saya tanya kepada Dr. Ahmad Sanusi lah ya. Panel-panel Ustaz Safri, ada beberapa lagi panel ya, saya menyampaikan yang level tadika sahaja kepada tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena ingat tu ya, tanya soalan yang hebat-hebat saya pas ke sana ya. Itu sebabnya kita ada ulang kaji. Itu sebabnya kita nak sebarkan perkara ini, kerana perkara tentang Al-Quran ini adalah satu hadiah besar. Kita ingin kongsi-kongsikan salah satu inisiatif yang selalu yang terus kita akan laksanakan adalah wakaf untuk ummah, untuk menjemput tuan-tuan bersama berganding ya, menyumbang agar kita boleh bawakan lebih banyak lagi mushaf bersama terjemahan dan juga program My Quran Time ini ke seluruh pelosok Malaysia. Dan kalau boleh kita juga nak bawanya ke luar negara juga nanti. Kalau ke luar negara nanti Ustaz bahasa Arab, Ustaznya baca Quran bahasa Arab, jangan bahasa Inggeris ya. Ustaz dah ada bahasa Inggeris, saya boleh jadi tukang angkat beg pun tak apa Ustaz ya. Yang penting dalam perjuangan ini kita berganding tuan-tuan sekalian, terus berganding dan dalam masa yang sama kita terus membaca ayat-ayat ini, terus upgrade naik taraf ilmu Al-Quran kita, kerana kita tidak mahu Quran tadika kita sama Quran pada tahap umur 60 tahun. Inilah program My Quran Time, dan kita akhiri nanti insya-Allah dengan satu ayat ya. Tapi kita nak beritahu ulangan Ustaz pukul apa hari ini? Hari ini kita akan ulangan seperti biasa pukul 5 petang, kemudian 10 malam dan juga pukul 6 pagi besok. Ya, jadi inilah Quran Time, dan insya-Allah kita bertemu pada hari esok ya. Kita akan menyambung ulang kaji lagi dengan tokoh yang baru ya. Insya-Allah kita dengarkan. Kita bertemu lagi insya-Allah My Quran Time, baca, faham, amal, dan kita nak mendengar satu ayat daripada Ustaz Ahmad Tarmizi ayat 32. Tuan-tuan di rumah masih buka mushaf, jom kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله